Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana diberi peluang untuk kita bersama mengambil peluang dan ruang yang ada ini di saat kita berada di rumah masing-masing. Iaitulah saya meneruskan bacaan dalam sebuah kitab yang saya sudah baca. Nama dia Amradul Ummah. Amrad al-Ummah, iaitulah penyakit-penyakit yang melanda umat ini. Alhamdulillah, pada kali ini sudah siri yang ke-20 di bawah tajuk penyakit at-tabarruj was-sufur. Orang-orang perempuan akan berlaku di akhir selepas daripada zaman Nabi SAW, banyak wanita tabarruj, berhias-hias, was-sufur, mendedahkan aurat, wal hijab al-mustahtir, maknanya pakaian tidak patuh syariah. Pakaian tidak patuh syariah. Jadi dalam perbincangan kita ini ada 3 perkara yang kita bincangkan. Yang pertama tentang pelanggaran syariat yang dibuat oleh sebahagian wanita, berhias, mendedahkan aurat, dan pakaian hijab, pakaian yang tidak patuh syariah. Maka 3 perkara ini telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang akan berlaku selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan berlaku selepas daripada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, dalam kitab ini menjelaskan kepada kita beberapa peristiwa yang berlaku. Yang pertama sekali tentang apakah makna tabarruj. Bila kita kata tabarruj, apa makna at-tabarruj? Tabarruj iaitu dengan makna berhias-hias. Berhias-hias. Dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT telah cerita dalam surah Al-Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وَقَرْنَ, hendaklah orang perempuan itu duduk di rumah dia. وَلَا تَبَرَّجْنَ, dan jangan sekali-kali mereka itu berhias dengan perhiasan seperti golongan-golongan jahiliyah di zaman dulu yang berhias-hias dan keluar daripada rumah mereka. Ayat ini dalam suratul Ahzab ayat 33. Kebetulan dengan zaman corona ini, ada orang salah guna ayat ni. Oh, dia kata Masya Allah, Tabarakallah, sudah ada di dalam Al-Quran yang menyebut tentang corona. Ni, dia baca ayat ni, ada 2-3 orang dah hantar ngana. Dia kata, oh Ustaz, corona sudah disebut dalam Quran, waqarna fi buyutikunna. Bila mari corona, duduk dah di rumah kamu. Masya Allah, Tabarakallah. Anak kata, siapa ajar kamu tafsir macam ni? Siapa yang tafsir waqarna fi buyutikunna? Mana bila mari corona, duduk dah di buyut. Mana buyut tu mana rumah? Ayat ni para jemaah sekalian, Allah Ta'ala perintahkan kepada isteri-isteri Nabi zaman dulu. Kemudian kepada orang-orang yang beriman supaya waqarna fi buyutikunna. Orang perempuan duduk dah di rumah. Tak ada kena-mengena dengan cerita corona. Jangan duk buat cerita corona dengan ayat ini ya. Jadi alhamdulillah ada jemaah bila kita tegur dengan kata, ada yang kata, oh ada juga ustaznya duk sebarkan. Kita kata biarnya sebarlah, benda tu benda yang tidak betul, benda yang tidak tepat. Yang kita nak dalam ayat ini, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula,
Dan jangan sekali-kali mereka itu berhias-hias seperti golongan jahiliyah di zaman dulu berhias. Itu dipanggil tabarruj. Banyak lagi lah ayat-ayat lain. Kemudian tentang as-sufur. Sufur itu maknanya mendedahkan aurat. Kata di Al-Jauhari, seorang ulama Allah kata, wasafaratil mar'ah bermakna kasyafat. Buka muka dia, buka aurat dia, itu dia panggil as-sufur. As-sufur. Sebab itulah nama dia as-safar. Kan musafir itu nama dia safar. Sebab apa musafir nama safar? Sebab bila kita al-safar yusfiru an akhlaqir rijal. Bila kita bermusafir, mana musafir itu akan mendedahkan akhlak seorang laki-laki. Pernah satu orang ni diperlukan kepada saksi. Jadi ada orang yang kata saya jadi saksi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata, "Mu kenal dia?" Oh, dia terkenal. "Pernah kamu musafir dengan dia?" Dia kata, "Belum lagi." Umar kata, "Kamu belum kenal." Sebab tu nama dia safar. As-safar mendedahkan akhlak. Kita ni bila kita travel dengan kawan, dengan orang, kita boleh kenal orang. Waktu angkat barang dia duduk relax. Satu tanda. Waktu makan dia di antara terawal lagi cek menu. Tanda tip-tip. Lepas makan dia di antara awal yang sudah makan. Sebab apa? Waktu nak bayar tak ada semua dia dalam kedai. Kita boleh kenal. Orang ni kalau lain kali nak ikut kita musafir boleh. Boleh, kita buat package siap dah. Nak ikut aku, bayar sekali dengan makan, sekali dengan apa. Kalau nak tunggu dia share, belanja, tak akan jumpa orang macam ni. Itu dia panggil as-safar. Baiklah. Maknanya, apabila kita sebut tentang hakikat at-tabarruj was-sufur, apakah hakikat mendedahkan aurat dan juga perhiasan, maka dalam tajuk ini akan ada 4 perkara. Yang pertama, al-ighraq fi hubbiz zinah. Orang perempuan yang sangat-sangat gila suka berhias. Dan menzahirkan perhiasannya secara zahir, secara amdan, secara orang panggil secara sengaja. Satu. Yang kedua, al-ighraq fi tadyiqil asyab. Orang yang suka pakai baju ketat. Baju ketat ataupun baju tak cukup saiz. Nah, ini 2. Yang pertama tadi, pakaian berhias. Yang kedua, tak cukup saiz. Yang ketiga, al-khudu' bil qaul. Maknanya, suka cakap dengan suara manja. Kalau cakap dengan orang panggil hehehe, maknanya. Cakap orang panggil manja lah. Gitu bayaan. Yang keempat, at-ta'attur wat-tatayyub li ghairi zawj. Suka sangat. Kalau nak keluar rumah, Masya Allah. 50 meter, 100 meter, bau dah dia lalu. Siapa lalu ni? Macam malaikat je lalu, bau sedap. Tapi kalau duduk dekat suami dia asyik-asyik dia tutup hidung je. Bau tiap masa pun dia tak peduli. Kita kata ini masalah. Baik, sekarang ni fokus kita penyakit yang melanda wanita di akhir zaman ini, iaitulah melalui 4 perkara yang kita akan fokuskan di dalam perbincangan ringkas kita ini, insya-Allah. Yang pertama kita lihat kepada mazhar at-tabarruj. Di antara fenomena orang perempuan yang suka berhias itu, iaitulah sangat-sangat suka dia berhias dan menzahirkan segala perhiasan dia. Menzahirkan perhiasan. Kita kena ingat, para jemaah sekalian, para muslimah, Islam memang menggalakkan wanita ini berhias, pakai wangi-wangian yang sangat menggoda dan menggiurkan, kata orang, dan juga berpakaian dengan pakaian yang comel-comel, yang nipis-nipis, yang macam-macam. Tapi, faqat lizauj, untuk suaminya saja. Untuk orang lain lah, kita kena pakai pakaian yang patuh syariah. Yang kita akan sebut nanti, di akhir nanti beberapa ciri-ciri pakaian yang patuh syariah, insya-Allah. Seorang ibu ketika menasihati anak perempuan yang nak kahwin. Anak perempuan dia tu nama dia Ummu Iyas binti Auf Asy-Syaibani. Panjanglah nasihat dia. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan nak tengok nasihat yang panjang ni, pernah saya sebut dalam satu khutbah nikah yang saya sampaikan.
Tapi hari ni kita nak ambil mahallus syahid di sini. Kata di ibu ni kepada anak, wala taqa'ainahu minki ala qabih. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu biarkan mata suami kamu tengok kamu dalam keadaan yang tidak terurus. Rambut bergroseng, orang Kelantan kata groseng, rambut macam hatu pari. Nah, kan, tak comel tu. Habis, kena tengok molek-molek. Comel penampilan. Wala yashummu minki illa atyab rih, dan jangan kamu biarkan hidung kamu itu cium daripada kamu kecuali wangian, bauan yang cukup menarik. Jangan main-main. Ini pesanan. Maka Islam tidak menghalang wanita untuk berhias, untuk berwangi-wangian, tetapi dengan syarat untuk siapa? Untuk suaminya. Untuk orang lain, tak boleh kita nak berhias, kita nak keluar rumah, sama-sama perempuan, tak apalah. Tapi itu pun ada syarat-syarat yang tersendiri, kan. Dalam hadis Sahihah ini, Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u lamana'ahunna kama muni'at Bani Israel. Aisyah kata kalau Nabi tengoklah, mana lepas Nabi tak ada dah, lepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau Rasulullah tengok perbuatan-perbuatan pakaian-pakaian wanita di zaman tu, zaman tabi'in, zaman sahabat lagi, kemudian zaman Aisyah lagi. Dia kata nascaya Nabi akan larang orang wanita ni menghampiri, pergi ke masjid dan sebagainya, dan akan dipaksa mereka duduk di rumah sebab mereka tidak menjaga, tidak patuh syariah dari sudut berhias-hias. Jadi hari ni kita tengok berhias ni teruk sangat. Kan? Pakaian dia macam-macam lah. Allah ada hok pakai cincin 10 jari pun ada. No. Gelai hok besar-besar pun ada. Itu kemudian kalau pakai tudung pun hok pakai tudung ni dengan macam-macam gantung situ, gantung sini, labuci ke apa benda dipanggil. Berjalan atau orang panggil lilak-lilak tengah, itu dia panggil perhiasan, zina. Maka itu juga termasuk dalam larangan. Dalam larangan. Tak boleh ke orang perempuan? Boleh, saya kata boleh. Tapi di hadapan laki-laki ajnabi perlu pakaian lain. Kamu ni bila kita masuk duduk sama-sama wanita, sama-sama muslimah, silakanlah. Lebih-lebih lagi depan suami dia. Nah, biar suami tengok tak apa. Supaya suami ni, mata dia tu asyik duk tengok bini dia. Yang ni tidak, bini sekurangnya. Asyik tu yang asyik duk tengok orang lain tu. Orang lain jangok. Maka kita kata ini masalah. Ini bermasalah. Itu dari sudut perhiasan. Tak kira sama ada boleh jadi kadang-kadang baju dia tu pelik. Bunga tepek situ macam-macam dia punya bentuk sampai kalau orang tengok tu kak. 4 kali pusing tengok. Nampak macam ada peta dunia di baju dia. Lepas tu nampak macam ada bunga. Lepas tu nampak macam nak gambar. Jadi menyebabkan orang asyik duk tengok dia je. Tengok dia punya pakaian, dia punya penampilan yang cukup pelik. Ini di antara yang pertama. Ciri yang kedua yang bermasalah kepada wanita kita ni, al-ighraq fi tadyiqit thiyab. Mereka juga pakai pakaian yang sempit ataupun nipis ataupun taksir tak cukup saiz. 3. Ciri yang kedua ni, tabarrud di sini, wasufur di sini, iaitulah sempit, nipis, dan juga tak cukup saiz. Apa makna sempit? Kita hari ini, saya selalu nasihat kepada muslimat, ana kata, para muslimat, wanita di zaman kita ni menutup aurat. Aurat di zaman kita ni ada 3 kategori. 3 kategori. Yang pertama dia panggil menutup aurat. Yang menutup aurat ni yang cukup dia punya syarat-syarat pakaian wanita, itu dipanggil menutup aurat. Yang kedua, menudung aurat. Apa dia makna menudung aurat? Menudung aurat ni maknanya dia pakai baju nipis. Macam kita kat rumah kan ada tudung saji tu. Saji yang tudung makanan, kadang-kadang nampak dia punya isi dalam tu. Nampak? Nah, kalau kucing mari dia nampak ada ikan kat dalam. Kita sendiri pun pergi tengok, lauk gapo hari ni. Ya, musim-musim COVID-19 ni dah lah penat dah muslimat pun. Nampak duk nyari menu dalam internet dah tu. Apa nak jamu suami, anak pun letih dah duk makan hak ni juga. Macam nak buat.
Itu dia panggil pakaian yang nipis, itu dia panggil menudung aurat. Oh, menudung aurat. Macam kita lah, tudung saji, tudung almari, tudung ni, tudung tingkap, langsir, jadi nipis. Ini tak patut syariah. Yang ketiga dia panggil membungkus aurat. Ini bahaya ni. Yang ketiga apa dia? Membungkus aurat. Apa dia? Saya ni ustaz, walaupun saya pakai baju pendek, pakai baju t-shirt, tapi saya pakai stongan ni. Dia panggil stongan. Tahu stongan? Stongan ni kan yang orang budak pakai ni, macam orang duk main stoki tangan tu. Itu dia panggil stongan. Itu bukan tutup aurat, tu nama dia bungkus aurat. Hati-hati. Itu nama dia apa? Tutup aurat ke bungkus aurat? Itu nama dia membungkus aurat. Kita tak mau bungkus aurat, kita nak menutup aurat dengan sempurna, barulah jadi. Maka Nabi kita, Allah SWT sebut dalam Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan sekali-kali bertabarruj, berpakaian seperti pakaian jahiliyah. Kata di ulama tafsir, dikata apa? Puak-puak jahiliyah dulu pakaian macam itulah. Dengan perhiasannya, dengan tak cukup saiznya, dengan tak cukup syaratnya, menzahirkan keindahan, kecomelan, kecantikan kepada orang laki-laki, maka itu dia panggil tabarruj jahiliyah. Jadi mudah ya kita sekarang ni. Kalau kita tengok orang pakaian tak lulus syariah, kita panggil itu tabarruj jahiliyah, nama lagu itu. Itu dia panggil tabarruj jahiliyah. Maka kata di Syekh Al-Qasimi dalam tafsir Mahasinut Ta'wil, ketika menafsirkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dia kata tabarruj, perhiasan yang diguna pakai oleh puak-puak jahiliyah yang kafir dulu, kerana mereka tidak ada agama yang melarang dan tidak ada adab peraturan yang menegah. Tapi kita hari ini, analah secara peribadi, para suami, bapa, muslimah, kakak, adik, makcik-makcik sekalian. Saya kadang-kadang ana sendiri, bila kita berjalan di bandar, kita tengok wanita lalu, Masya Allah, Tabarakallah, ada agama ke orang lagu ni. La dina laha wala adab. Agama pun tak ajar macam ni. Adab kita bangsa orang Melayu pun, orang Islam, tidak itu adab dia. Kita kata ini cukup dahsyat dari sudut pakaian kita. Dari sudut pakaian, maka kita dengan jahiliyah itu lebih kurang je. Lebih kurang je. Dari sudut pakaian itu yang sangat dahsyat. Dalam sebuah hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tanda hadis ini sangat berat. Nabi SAW sebut, sinfan min ahlil nar lam arahuma. Nabi kata, dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah tengok. Mana zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi tidak ada. Nabi tak tengok. Siapa dia? Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Kumpulan yang pertama, penguasa-penguasa yang ada cemeti di tangan dia yang duk pukul orang. Kerana pemimpin penguasa yang zalim. Zaman Nabi tak ada dah lah. Lepas pada pembukaan kota Mekah ni, tak ada dah orang-orang kafir duk lawan dia di sekitar Mekah lah. Hak kafir-kafir jauh tu ada. Tapi hadis yang kita nak sini, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Allahu Akbar. Nabi kata, aku tak pernah tengok di zaman dia, orang di kalangan umat Islam, orang jahiliah dulu, adalah. Iaitulah perempuan-perempuan ariyatun. Perempuan-perempuan pakaian macam telanjang. Ma'ilatun mumilat, yang berlenggang-lengguk jalan. Kepala mereka seperti bonggol unta. Bonggol unta, cokoh atas kepala atas unta tu. Nabi kata apa? Masya Allah, tabarak. Dengar ni, suami kalau sayang ke isteri, bapa kalau sayang ke anak, muslimah kalau sayang ke diri sendiri. Nabi kata, orang yang berpakaian macam ni, la yadkhulnal jannah. Orang ni tidak akan masuk syurga. Wal'iyazubillah. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan dapat mencium bau syurga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Bau syurga ni jauh jarak dia. Ada kata 500 tahun perjalanan sudah berbau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala an-Nawawi
rahimahullahu taala, Imam Nawawi kata apa? Hadzal hadis min mu'jizatin nubuwati. Hadis ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa mukjizat Nabi? Waqad faqad waqa'a hadzal azani sinfani wa huma mawjudan. Imam Nawawi ni pada kurun yang ke-7 yang ke-8 Hijri, dia kata apa? Sudah ada apa yang Nabi tak tengok dulu sudah berlaku di zaman kita, masya-Allah tabarakallah. Dan dua-dua celaan ini sudah ada, maknanya makna kasiyatun min ni'matillah, ariyatun min syukri. Ada orang mengatakan perempuan ini yang telanjang daripada mensyukuri nikmat Allah Taala. Allah Taala beri duit dia banyak. Duit ada, gaji besar, tapi baju tak cukup saiz. Masya-Allah besar, kan? Ada sebahagian ulama kata telanjang di sini sebahagiannya ditutup, sebahagian lagi terdedah. Itu dia panggil. Ataupun pakai baju nipis, kain nipis. Pakai baju tapi nipis, itu dia panggil macam telanjang. Berpakaian seperti telanjang. Masya Allah tabarakallah. Jadi ma'ilat tu berjalan mutabaktira, sombong, berjalan melengga-lengguk, berlengga-lengga berjalan, itu dia panggil, ini di antara yang ketiga, kepala mereka seperti bonggol unta, artinya sanggul dia. Ini kita nampak sebagai pada muslimah kita, wanita kita ni. Nah, dia suka kalau dia rambut panjang, dia angkat rambut tu, angkat ke atas, sambung, jadi bonggol macam bonggol unta. Itu tak boleh. Ada setengah orang yang rambutnya pendek, tapi pergi beli pula kepala sanggul nak pakai, nak suruh nampak tinggi kepala. La, ini perbuatan yang tak baik. Kalau rambut dah pendek dah, buat apa dia angkat tinggi lagi je? Nah. Kalau rambut kita panjang, ada sanggup-sungguh, janganlah buat tinggi seperti bonggol unta. Hadis ini cukup bermasalah. Allahu Akbar. Maka itulah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pentingnya, 3 benda tadi, sama ada pakaian yang berbentuk perhiasan, yang menampakkan perhiasan tubuh dia, ataupun pakaian yang nipis nampak bentuk tubuh, ataupun sanggul-sanggul yang menunjukkan, nak suruh orang nampak, oh hebat dia tu. Tak. Oh, sanggul tinggi, tambah-tambah lagi, macam-macam lah yang penting dia kena buat. Ini yang jadi masalah. Allahul Musta'an. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sabda, salasatun la tas'alu anhum. 3 golongan ni mu jangan tanya mereka duduk mana. Maknanya beratlah orang itu tak masuk syurga lah kalau tak bertaubat. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah, laki-laki yang berpisah daripada jamaatul muslimin, jadi pemberontak. Orang panggil khawarij, ini masalah. Yang kedua, hamba yang lari daripada tuan dia. Zaman kita ni tak ada lagi hamba. Yang ni kita nak dengar ni. Wa mra'atun ghaba anha zawjuha. Mana-mana isteri yang suaminya tak ada di rumah. Tak kiralah suami dia kerja jauh ke, offshore ke, duduk di luar negara ke. Qad kafaha mu'natad dunya. Suami dia bagi dah belanja nak hidup atas dunia ni senang. Ada rumah, ada kereta, ada makan, ada pakaian, sudah cukup. Fatabarrajat ba'dahu, tapi dia duk berhias-hias kepada orang lain. Ini masalah. Maka Nabi SAW kata, mu jangan tanya orang ni duduk mana, jawabnya neraka lah. Wal'iyazubillah. Jadi hari ni kita tengok masalah sebahagian daripada muslimat kita. Sebahagian daripada wanita kita ni, bila keluar pergi kerja contohnya, suami dia izin dia pergi kerja di pejabat ya. Yang kamu duk galak sangat tu, waktu makan tengah hari keluar dengan friend-friend, dengan kawan-kawan, laki-laki yang perempuannya bercampur sekali, apa cerita ni? Ini di antara, ingat, kita diizinkan oleh suami keluar mencari rezeki, tak ada masalah, silakan. Tapi kalau siapa peringkat lebih daripada had, waktu makan pun keluar berjujuk pergi ramai-ramai dengan kawan-kawan, kita kata tidak itu. Kadang-kadang tu nak pergi travel atas dasar kursus, atas dasar macam-macam ni, orang-orang duk main jual-jual direct selling ni, belum pergi sana sini.
ingatlah, berhati-hati. Suami dia dah bagi dah nafkah, dia duk berhiyah kepada orang lain. Kita mengatakan ini di antara ciri-ciri manusia yang cukup bermasalah. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ciri yang ketiga yang disebut dalam kisah ini, al-khudu' bil qaul. Iaitulah perempuan jangan sekali-kali bercakap dengan suara yang manja dengan orang-orang laki-laki yang ajnabi. Jangan. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. Mu jangan rendahkan suara kamu. Jangan buat suara manja. Kalau kita orang telefon dah, suami ada? Tak ada. Jadi manja. Cakap betul. Maaf lah. Suami tak ada di rumah. Sorry. Nanti telefon lain kali. Tapi bukan nak suruh jekah. Suami aku tak ada. Telefon. Lah. Tapi jangan menggunakan suara manja ataupun cakap yang boleh membuka pintu fitnah kepada orang tu. Tak apa, suami tak ada pun. Nak cakap apa? Saya kan ada. Sudah. Jadi, maknanya ini memberi ruang kepada syaitan untuk masuk dalam hati orang-orang yang tak baik. Ni Allah kata apa ni? Fayatma'allazi fi qalbihi maradun. Fayatma'. Ia menjadikan orang yang ada dalam hatinya marad, ada penyakit. Yatma', dia jadi tamak. Tamak apa? Tamak nak menggoda. Tamak nak khianat. Berapa banyak kes-kes yang telah berlaku hari ini, Masya Allah, tabarakallah, hasil daripada cakapan-cakapan yang lembut. Ini di antara musibah yang berlaku zaman kita hari ini, reunion. Ini masalah. Reunion ni pun masalah juga. Sebab anda duk perhati tengok, sahabat-sahabat kita beritahu, isteri dia pergi reunion, jumpa kawan-kawan lama. Sekolah dulu, sekolah menengah dulu. Masya Allah, tabarakallah, balik-balik. Tengok dalam handphone lain macam. Gurauan pelik. Tengok ni. Dia panggil gurauan pelik. Mungkin zaman sekarang ni orang tak bercakap dengan mulut. Orang bercakap dengan SMS, dengan WhatsApp. Mazhab WhatsAppi yang kacau kita hari ni kan. Tapi mula. Guna bahasa-bahasa macam bercinta, macam berkawan di sekolah dulu. Sedangkan kita ada suami. Ya muslimah. Para isteri. Anak-anak perempuan orang muslimin. Hati-hati semua ni. Jangan guna. Jangan duk layan perkataan-perkataan al-khudu' bil qawli. Bukan setakat perkataan manja dengan ucapan saja. Tapi kita boleh juga al-khudu' bil qawli dengan makna percakapan yang apa? Ni tulisan-tulisan yang layan. Layan. Buka ruang. Buka pintu kepada orang. Mula-mula main-main. Lepas tu hantar gambar. Gambar zaman bila ni? Zaman kita sekolah tu. Mula-mula zaman sekolah. Lepas tu gambar hak comel sikit lagi. Tak apa lawa ni. Tukar. Kita akan tengok. Di dalam kata-kata menarik dalam kata syair dia kata, nazratun, fabtisamatun, fasalamun, famau'idun, faliqa'un. Mula-mula tengok. Senyum. 2. Fasalam, mula bagi salam. Lepas bagi salam boleh bercakap, famau'idun, ambil tarikh nak jumpa kat mana. Faliqa'. Kemudian akan berlakulah perkara-perkara la yuhmadu uqbah, yang tidak baik akhir kesudahannya. Ini di antara perkara yang kita bahas. Maka Allah SWT dalam suratul Ahzab ini, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Jangan sekali-kali kamu rendahkan suara kamu yang menyebabkan orang yang ada penyakit dalam hatinya akan mencari peluang. Yatma, mencari peluang untuk nak tackle kamu, nak mendekati kamu. Akhir sekali banyak benda-benda yang berlaku kerusakan di atas dunia hari ini. Jadi saya kata, kita istimbak daripada ayat ini para jemaah sekalian, termasuklah tulisan-tulisan SMS, tulisan mazhab WhatsApp yang ada hari ini. Sebab itu kalau kita nak bercampur laki-laki, perempuan dalam grup-grup, saya kata ini cukup bermasalah. Lebih-lebih lagi kalau kawan-kawan belakang. Berani letak benda-benda yang tidak sopan dalam tu. Jadi hati-hati. Maka ini semua perangkap-perangkap syaitan yang perlu kita jauhi, yang perlu kita tinggalkan. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan perangkap yang akhirnya membawa kepada keruntuhan yang sangat menakutkan kita, para jemaah sekalian.
Jadi alhamdulillah yang keempat dalam isu ini at-ta'attur wa tatayyub li ghairi zauj. Apa makna ta'attur? Iaitu pakai wangian. Tatayyub sama jugalah, berwangi-wangian, pakai bau air wangi lain daripada suami, maka ini di antara larangan yang cukup menakutkan. Habis orang perempuan tak boleh pakai wangi? Boleh. Pakai untuk sama-sama muslimat, boleh pakai. Pakai untuk suami, bukan zakat boleh. Mesti kena pakai. Biar suami masuk tu bau, oh sedap. Kan? Dan, untuk nak menjaga bau body, boleh. Macam pakai bau, tak mau bau, bau ketiak. Orang panggil apa ni, alat deodora. Kau apa benda? Deodoran ya. Jadi boleh kita pakai. Tapi benda tu dia pakai, dia tak bau jauh. Dia bau dekat dia aja. Jadi bau dekat dia, bolehlah kita pakai. Yang kita tak bolehnya, bau tu melarat ke tempat lain. Maka itu Nabi kita larang. Yang menyebabkan orang jadi yulfitun nazar. Yulfitun nazar maknanya menarik perhatian. Dalam sebuah hadis ini dikeluar oleh Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Min hadisi Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin ista'tarat. Ayyuma imra'atin ista'tarat, mana-mana perempuan yang pakai wangian. Summa kharajat, kemudian dia keluar dari rumah dia. Famarrat ala qaumin liyajidu rihaha. Dengar. Pakai wangian, keluar dari rumah, tak kira lah. Kalau tetamu mai rumah, yang orang laki-laki ajnabi pun sama. Yang pentingnya, larangan itu kepada orang yang bukan suami dia. Summa kharajat. Ista'tarat, pakai wangian, summa kharajat. Kemudian keluar daripada rumah, famarrat ala qaumin liyajidu rihaha, kemudian dia berlalu depan orang laki-laki supaya mereka dapat cium bau dia, bau wangi dia. Nabi kata apa? Fahiya zaniyatun, maka orang itu sudah dianggap pelacur. Zaniyah. Nah, jadi ingat hati-hati, ada setengah orang nama dia tu. Kalau ada nama dia zaniyah itu nama tak baik dari sudut maknanya. Wa kullu ainin zaniyah, setiap mata yang tengok kepada orang perempuan tadi dikira berzina, zina mata. Zina mata. Hadis ini kata di para muhakkik mengatakan hadis ini sanad dia hasan. Sanad dia hasan. Alhamdulillah. Maknanya itu di antara larangan-larangan yang perlu kita ambil perhatian para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat. Jangan sekali-kali kita buat perkara-perkara yang melanggar syariat ini. Dalam hadis lain pula yang dikeluar oleh Imam Muslim, daripada hadis Zainab As-Saqafiyah. Dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Iza syahidat ihdakunnal isya fala tatayyab tilkal lailah." Nabi kata, "Hei muslimat, kalau kamu nak pergi solat di masjid, solat isya disebut ini. Tak kira solat mana-mana pun, nak pergi sembahyang masjid. Boleh. Tapi jangan sekali-kali kamu pakai wangian pada malam yang kamu nak pergi masjid itu. Jangan pakai." Kata di syarah hadis, qala Ibnu Daqiq al-Eid rahimahullahu taala, dia kata, wa yulhaqu bit-tib, dan termasuk juga macam wangian juga semua benda yang seumpama dengannya yang boleh menggerakkan syahwat dan menarik perhatian orang, seperti pakaian yang cantik, pakai perhiasan, berhias-hias, bercampur gaul laki-laki perempuan. Jangan. Nak pergi masjid, bagi. Pasal itulah kita tak suruh beli pelik-pelik. Ni setengah orang, saya pakai telekong Ustaz, tapi telekong dia hoda luar negara. Nah, dia punya bentuk pun pelik-pelik, ya, menarik perhatian. Maka kita kata itu di antara larangan. Ibn Daqiq kata termasuklah, bukan sekat bauan saja. Yang memakai perhiasan pun dilarang pergi masjid. Zaman kita ini masalah. Kata di Nawawi rahimahullahu taala, kalau kamu nak pergi ke masjid, maka janganlah kamu pakai pakaian berhias, pakai pakaian wangi-wangian di situ, jangan sekali-kali.
uh, untuk perhatian imam-imam ahli yang terkuasa masjid, biasanya sekarang ni masjid di zaman kita hari ni, masjid zaman kita hari ni, waktu solat tarik lansir. Dah, tutup. Bila nak kuliah, buka lansir. Yang jadi masalahnya, makmum tak apalah dia menghadap ke depan. Ustaz pula menghadap ke belakang. Jadi ustaz akan tengok bila buka lansir, kalau muslimah kita yang duduk dalam telekong dia yang berpakaian dalam solat tu, insya-Allah lah. Kecuali ustaz yang punya perasaan yang tidak baik, na'udzubillah lah itu. Yang jadi masalahnya ni, jemaah yang baru sampai ni, jemaah yang baru sampai. Kan? Budak-budak sekarang ni mana hirau kau orang. Dia masuk dalam masjid, masjid tak ada lansir, dia buka ya. Kalau dia pakai tudung, buka tudung. Kalau dia tak bertudung, pakai tak tudung lah. Habis, dia nak tukar pakaian, nak pakai telekong yang dipinjam di masjid solat, atau pakai buka begitu ya. Ustaz yang tengah mengajar, apa terkejut. Subhanallah. Maka, ahli yang terkuasa masjid, tolong ambil perhatian. Tengok betul-betul, kena buat satu ruang khas. Kalau kita kata, kita nak buka lansir ni supaya jemaah boleh, orang panggil, boleh tengok ustaz dan boleh tengok dia punya gaya penceramah. Contohnya, tak memadai lagi dengan skrin yang ada di dinding tu. Maka kita kena buat ruang khas untuk muslimah yang nak tukar pakaian, yang nak pakai pakaian dia telekong ataupun nak tukar pakaian lepas pada solat tu. Maka kena ada ruang khas. Jangan terdedah begitu yang menimbulkan fitnah kepada semua orang yang terfitnah. Para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang kita kena peringat. Walaupun begitu, Nabi kita tidak, asalnya Nabi tak larang orang perempuan. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, jangan kamu halang hamba-hamba perempuan Allah pergi ke masjid. Wal yakhrujna idza kharajna tafilat. Tapi syarat, tengoklah. Syaratnya waktu mereka keluar daripada rumah nak pergi ke masjid, biarlah berpakaian biasa. Jangan berhias-hias dan jangan sekali-kali berpakaian yang tidak patuh syariat. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup perbincangan kita ini, apakah yang dikatakan pakaian patuh syariah itu? Macam mana? Jadi kita kena ada syurut al-hijab syar'i. Syarat-syarat pakaian patuh syariah. Jadi alhamdulillah ni sebuah risalah ni. Tengok ni. Risalah yang saya tulis ni, tajuk dia Auratku Marwahku. Auratku Marwahku. Maknanya aurat kita ni kita kena jaga. Itulah marwah diri kita. Jadi dalam ni alhamdulillah saya dah tulis ni gambar-gambar ni, tengok. Gambar ni pakaian yang patuh syariah, pakaian tak patuh syariah, ni adalah ke sini ni. Yang patuh syariah, yang tak patuh syariah. Ini tak patuh syariah ni tengok ni. Mungkin lengan dia keluar ni. Maka saya bacalah kesimpulannya. Nanti tuan-tuan boleh ambil risalah ni dalam Facebook Abu Anas Madani, cari Auratku Marwahku. InsyaAllah di sana ada. Di antara ciri-ciri pakaian yang patut dipakai, yang pertama dia kata, hendaklah menutup aurat. Jangan menudung aurat ataupun membungkus aurat seperti yang saya sebut tadi. Menutup aurat. Yang kedua, tidak nipis. Tidak nipis. Kalau nipis nama dia menudung, kan? Yang ketiga, hendaklah longgar dan selesa. Dan tidak terlalu ketat. Longgar, selesa, tidak ketat. Dan pakaian lelaki tidak menyerupai wanita dan pakaian wanita tidak menyerupai laki-laki. Ini kadang-kadang kita ni bertukar. Dia ni laki-laki ke perempuan tu, pilih pakaian sama. Jangan. Pakaian laki-laki ada simah dia, ada ciri-ciri dia. Pakaian wanita ada ciri-ciri dia. Kan? Lelaki tidak dibenarkan memakai emas dan sutra kerana ia khas untuk perempuan. Syarat yang keenam, tidak menyerupai pakaian suatu kaum. Sepertinya pakaian ini khas dipakai oleh puak-puak Kristian. Maka jangan kita pakai. Pakaian ini dipakai khas oleh puak-puak Yahudi, puak-puak yang pentingnya agama-agama lain. Maka itu jangan sekali-kali kita berpakaian. Itu dia panggil etika pakaian secara umumnya begitu. Kemudian adapun pakaian muslimah, ini pakaian muslimah ni, iaitulah menutup semua tubuh dia di hadapan laki-laki ajnabi kecuali muka dengan tangan. Muka, tangan dia boleh setakat ni, setakat pergelangan tangan.
Muka dengan tangan boleh setakat ni. Ni kena ingat. Muka dengan pergelangan tangan. Ada setengah orang ni baju dia besar lengan sampai sini. Bila angkat tangan sampai begini. Penceramah pun jadi. Ustazah penceramah kadang-kadang. Tuan-tuan dan puan-puan berak sampai ke lengan nampak. Hati-hati. Kamu penceramah. Orang akan ikut kamu. Itu bahaya. Jadi kita kena pakai setongan ataupun pakai kancing yang lekat sini. Biarlah kita jaga etika aurat. Yang kedua, pakaian sebut tidak mempunyai ciri-ciri perhiasan yang boleh menarik perhatian. Warna-warni kau. Bukan zakat lembu je tengok menarik perhatian warna merah dah. Orang apa terkejut. Ini jangan. Yang ketiga, mestilah kainnya tebal, tidak jarang atau nipis dan tidak nampak bentuk tubuh. Yang keempat, mestilah longgar. Jangan bungkus aurat seperti saya sebut tadi. Supaya tidak menampak bentuk tubuh. Yakni bukan membungkus aurat seperti lengan pendek dengan setongan. Atau dia panggil baju ni seluar legging. Legging apa? Ketat. Seluar legging tu seluar orang pakai dalam baju. Yang kamu muslimah pergi pakai, pergi pasar malam tu apa cerita? Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini musibatuz zaman. Yang kelima, tidak berwangi-wangian. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Yang ke-8, pakaian sebut mestilah tidak melambangkan kemasyhuran ataupun kesombongan. Jangan nak pakai belak-belak. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, itulah yang kita ringkasnya perbincangan kita di sini. Iaitulah tuan-tuan boleh dapat panduan ringkas ini dalam risalah saya, Auratku Maruahku. Tengok dalam blog Abu Anas Madani ataupun tengok dalam Facebook. InsyaAllah kita akan dapat panduan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita daripada terjebak dengan penyakit yang melanda umat ini di akhir zaman. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan terus lagi berbincang tentang penyakit-penyakit akhir zaman yang seterusnya dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah sekalian, kita ada 2 sesi live, iaitulah kuliah subuh selepas solat subuh dalam 15 minit. Sebab kita nak habiskan zikir pagi, kemudian kita dalam 6.45, insya-Allah kita akan mula kuliah subuh tadabbur Quran surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun. Juzuk yang ke-30. Kemudian lepas asar begini, habis zikir waktu petang, insya-Allah kita kuliah asar. Kuliah asar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terisilah masa lapang kita bersama dengan keluarga, dengan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah para jemaah sekalian, siri tadabbur Al-Quran 50 siri sudah lengkap. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook Abu Anas. Ana dah letak link dia, 50 siri tadabbur Quran ataupun kaedah Quraniyah yang boleh kita belajar selama kita berada di rumah bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.